insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين. اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnianya, maka pada hari ini, pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu yang diadakan pada hari ini. Pertama-tamanya terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis yang berusaha pengurusi surau An-Nur, Encik Abdul Wahid bin Haji Sarif, Tuan Imam Saleh bin Khalid, Ketua Cawangan Saudara Rosmari bin Kamaruddin, seterusnya ahli jawatan kuasa surau An-Nur, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya diperpanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita setahun lagi dapat sama-sama kita menyambut hari kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita ingat bukan pada hari-hari yang tertentu je, bukan pada hari Isra Mi'raj ataupun pada hari kebesaran yang lain, contohnya Ma'al Hijrah, Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ingat sentiasa. Cuma bila adanya hari-hari kebesaran ini, kita gilat balik kenangan kita, minda kita mengenai sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dia sentiasa kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang selawat kepada aku sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selawat kepadanya 10 kali. Bayangkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala hanya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali je, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selawat kepada kita 10 kali. Siapa yang lebih besar daripada kita? Siapa yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Maha berkuasa, Maha besar. Kita sebagai hambanya, tiba-tiba kerana kita selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala selawat kepada kita 10 kali. Bukan sekadar itu je, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Sesungguhnya, maafkan saya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para malaikat bersalawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawasanya para malaikat juga bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita sendiri pun kita lupa akan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjatuh satu benda kita tak selawat, kita terlupa satu perkara kita tidak selawat. Kenapa aku boleh lupa? Sepatutnya kita selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, satu kisah mengenai kasih sayang satu orang sahabat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang imam, namanya Imam Abu Sufyan As-Sawri, dia satu hari dia berada satu kawasan, iaitu di depan Kaabah. Dia melihat Kaabah. Ada orang dia suka tengok Kaabah. Sebab apa? Orang yang melihat Kaabah ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri padanya ganjaran. Yang melakukan ibadah tawaf, Allah Subhanahu Wa Taala bagi 60 rahmat.
Yang solat saja Allah Subhanahu wa taala bagi 40 rahmat. Dan yang sekadar duduk melihat Allah Subhanahu wa taala bagi padanya 20 rahmat. Ini hebatnya orang-orang yang berada di sekitar Kaabah, di dalam Masjidil Haram. Jadi Imam Abu Sufyan As-Sauri ini dia melihat, tengok daripada jauh ada satu orang pemuda yang mana dia tawaf dalam keadaan terlalu perlahan. Dia tawaf itu dia baca seolah-olah dia baca satu benda je. Dia hanya selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak baca doa-doa yang lain. Dia tak baca doa-doa yang warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada, boleh dibaca. Allahumma ij'alni hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Boleh dibaca, itu juga merupakan doa-doa yang warid, tapi dia tak baca dan dia jalan terlalu perlahan sedangkan orang ramai. Maka bertanya Syekh ini, Imam Abu Sufyan As-Sauri, satu orang ulama yang hebat di antara ulama yang pertama-tama juga yang mengumpulkan ilmu-ilmu hadis. Jadi dia bertanya, wahai anak muda, aku nak tanya sikit pada kamu. Nak tanya kepada kamu, kenapa kamu hanya baca satu benda sedangkan Nabi SAW telah mengajarkan pada kita bermacam-macam bacaan. Ada doa-doa yang warid dan kamu berjalan terlalu perlahan. Sebenarnya Tuhan, saya berjalan ini, saya berselawat ke atas Nabi dan saya rasa rugi kalau saya tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Bila dia angkat muka, dia melihat satu orang syekh yang besar, Imam Abu Sufyan As-Sauri, ulama hebat. Minta maaf Tuan, saya tak kenal Tuan tadi. Saya tidak tenang pada Tuan. Sebenarnya Tuan, saya ada satu cerita. Saya bersama dengan ayah saya datang mengerjakan ibadah haji. Datang saya dengan ayah saya dalam perjalanan. Ni tengah-tengah jalan ni, dalam perjalanan tiba-tiba saya berehat di satu kawasan, ayah saya pun sakit dan mati. Cepat sangat. Bila mati ayah saya pun sedih. Dan ditambah dengan lebih sedih lagi, ayah saya, satu orang manusia biasa, putih, tiba-tiba bertukar menjadi hitam, sehitam-hitamnya. Cukup hitam, macam arang hitam. Saya jadi kejut. Apa yang saya nak lakukan? Bagaimana saya nak keluar, nak beritahu orang lain di luar? Pada ketika itu saya dalam keadaan yang begitu sedih sekali, dalam keadaan bingung, saya pun tertidur. Tidur saya. Dalam tidur saya melihat satu orang lelaki, dia masuk dalam kemah saya. Dia pergi kepada wajah ayah saya, dia buka muka ayah saya, dia usapkan wajah ayah saya beberapa kali. Tiba-tiba wajah ayah saya menjadi seterang-terangnya. Cantik wajah ayah saya, putih berseri-seri. Kemudian lelaki tadi pun pergi. Saya pun tanya kepada lelaki tersebut, Tuan, bagaimana muka ayah saya boleh menjadi terang seperti ini? Kata lelaki tersebut, sebenarnya ayah kamu ini banyak buat dosa, tetapi mulutnya tak pernah sekalipun henti, tak pernah lidahnya ini kering daripada berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk selawat je kerja dia. Jadi bila banyak sangat selawat dia ini, inilah dia balasan dia. Inilah balasan dia kerana sayang dia, kasihnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajahnya tadi telah ditukarkan menjadi wajah yang cukup cantik, cukup bercahaya. Jadi tanya lelaki tadi dalam mimpi tadi, tanya, Tuan siapa? Kata lelaki tersebut, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, kalau kita mimpi bertemu dengan Nabi, itu Nabi. Kalau kita mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan Allah. Yang kita mimpi itu adalah syaitan. Sebab kalau mimpi jumpa dengan Nabi, kata Nabi itu Nabi. Kalau jumpa dengan Allah, bukan Allah. Kita tidak akan mimpi bertemu dengan Allah, tidak akan bertemu dengan Tuhan. Kalau kita mimpi satu orang jumpa kita, aku Tuhan, maka itu adalah merupakan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini sempena dengan hari kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Isra dan Mi'raj. Ada satu ayat menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu
satu malam, dan kami telah berkati di sekelilingnya, iaitu diberkatikan di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Melihat akan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah nak hiburkan Nabi. Sebab apa? Sebelum ini 3 tahun berlakunya satu kepungan, di mana orang-orang Quraisy Mekah telah bergabung di antara satu sama lain bersama dengan kabilah-kabilah lain untuk memulaukan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Mereka pulaukan, tak boleh berurus niaga, tak boleh nak berkahwin. Nak berkahwin pun tak boleh. Berkahwin dengan orang luar pun tak boleh. Orang luar nak berkahwin dengan wanita mereka pun tidak dibenarkan. Nak beli makanan, urus niaga, tidak dibenarkan. Nak pergi berdagang, tak dibenarkan. Nak sewa apa benda pun tidak dibenarkan. Tak boleh langsung berurus niaga dengan mereka. Bagaimana boleh bertahan mereka ini selama 3 tahun? Mereka berada dalam kelaparan. Kelaparan termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas selesai daripada peristiwa tersebut, mati pula pakciknya. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib ni Nabi cukup sayang. Satu orang ketika mana Nabi kehilangan kasih sayang seorang datuk, maka yang menjaga Nabi pada ketika itu adalah merupakan Abu Talib. Dia ambil Nabi ketika mana Nabi berumur 8 tahun, 9 tahun. Ambil Nabi, jaga Nabi sampai Nabi besar. Bahkan dia lebih kasihkan Nabi daripada anak-anaknya yang lain. Ketika mana datangnya kaum Quraisy, datangnya orang-orang musyrikin Mekah, datang, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, kalau kamu nak selamat, serahkan Muhammad, aku selesaikan. Aku hentikan permulawan ini, aku serahkan balik perniagaan kamu, kita boleh deal. Abu Talib kata kepada mereka ini, kami tidak akan sekali-kali menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada kata gitulah. Aku tak akan sekali-kali menyerahkan Muhammad, anak saudaraku. Dia tak akan serahkan Nabi walaupun dia tidak memeluk agama Islam. Ini dia kasih sayang seorang pakcik kepada anak saudaranya. Jadi tak lama kemudian selepas daripada peristiwa itu, pakciknya meninggal. Ditambah lagi kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan kematian isterinya, satu orang isteri yang cukup memahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika naik ke Gua Hira, duduk Gua Hira tersebut, duduk bertafakur kat sana, seorang-seorang datang malaikat Jibril. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu. Berarti dapat wahyu yang pertama itu, nak ikra'nya, dan suruh ikra' itu, dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, digenggam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erat-erat sampai Nabi jadi takut. Turun daripada Gua Hira dalam keadaan yang kelang kabut, takut. Sampai kat rumah seorang isteri yang salihah, tengok suami dalam keadaan seperti itu, terus selimutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi cari sepupu dia, Waraqah bin Naufal, nak selesaikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi. Jadi dia merupakan wanita yang pertama, walaupun perkara itu nampak mengarut sekalipun, dia menjadi wanita yang terus percaya kepada suami dia dan menjadi wanita yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal, lepas meninggalnya Abu Talib, meninggal pula isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi namakan tahun itu sebagai tahun sedih. Tahun sedih menunjukkan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa sedih itulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'rajkan Nabi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu hiburan, nak hiburkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi? Nabi memang biasalah, kita tahu Nabi manusia biasa, Nabi makan, Nabi minum, Nabi berkahwin. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi itu adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah." Yang bermaksud tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ayah kepada anak-anak kamu, tetapi Rasulullah. Nabi, tuan-tuan dan perempuan, lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa nak lahir Nabi itu, mak Nabi yang mengandungkan Nabi bukan macam kita.
Bukan macam isteri-isteri kita, ya. Mak Nabi mengandungkan Nabi dalam keadaan yang cukup senang. Walaupun mengandung 6 bulan, 7 bulan, jalannya senang, bangun dirinya senang, tak ada rasa berat dan sebagainya. Tak ada rasa mual, tak ada rasa mengidam macam-macam. Kita sekarang macam-macam yang mengidamnya, ya. Nak makan daging rusa lah, nak makan daging pelanduk lah, nak makan daging rimau pun ada. Ada yang tak boleh langsung tengok muka suami pun ada. Ini bermacam-macam yang berlaku sekarang ni. Tetapi kita lihat kepada mak Nabi SAW cukup tenang, cukup sehat ketika mana mengandungkan Nabi SAW, tak pernah muntah dan sebagainya. Jadi selepas tu kita lihat kepada kelahiran Nabi SAW, detik lahirnya Nabi. Nabi lahir tu dalam keadaan yang hebat. Lahirnya Nabi dalam keadaan yang sudah disunatkan, ya? Kemudian Nabi SAW lahirnya bukan berlumuran darah, tak ada, dalam keadaan bersih. Seterusnya Nabi SAW ketika mana lahirnya bergegar di kawasan Kaabah. Maksud dia bergegar kawasan Kaabah itu, yang jatuhnya bukan Kaabah itu, yang runtuh bukan Kaabah, tetapi yang runtuh pada ketika itu adalah merupakan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah, sampai semuanya jatuh menyembah ke arah ke bumi. Itu yang dikatakan oleh Abu Talib, ya, Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Abdul Muttalib kata, aku heran melihat tiba-tiba saja, ya, berlaku satu gegaran, akhirnya berhala-berhala itu semua sekali sujud ke bawah seolah-olah menyembah sesuatu. Berhala pun sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia yang tidak tahu apa-apa ini, mereka menganggap berhala, kejadian yang telah dijadikan, makhluk yang telah diciptakan oleh manusia, itu adalah merupakan Tuhan mereka. Ini satu perkara yang amat teruk sekali. Dan ketika mana lahirnya Rasulullah SAW, satu peristiwa yang hebat, api yang 1000 tahun yang telah terbakar di kota Parsi, yang mana orang-orang Majusi ini mereka dah sembah api ini selama 1000 tahun. 1000 tahun api yang mereka nyalakan tak pernah sekali pun terpadam, sampai mereka kata ini hebat sungguh. Kita nyalakan api ini tak padam, dah tak ada kuasa lain yang boleh memadamkan api ini. Bayangkan 1000 tahun. Umur kita pun tak sampai 1000 tahun. Api yang terpadam, yang menyala itu tak pernah terpadam, walaupun sedetik. Cukup lama, 1000 tahun dia menyala. Tetapi pada hari kelahiran Nabi SAW, api itu terpadam, sampai mereka jadi heran macam mana api itu boleh terpadam. Dan peristiwa yang lebih hebat lagi ialah ketika mana Rasulullah SAW dilahirkan. Pada ketika itu istana Kisra telah retak 14. Tiang-tiang dia retak 14. Maka para ulama mengatakan ini adalah merupakan tanda kejatuhan tentera ataupun kerajaan Rom, yang akhirnya kita akui umat Islam telah berjaya mengalahkan tentera Rom. Jadi satu ketika Rasulullah SAW dan juga para sahabat ataupun sahabat yang terdekatnya Sayyidina Abu Bakar hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Lagi dulu duk sembunyi kat mana? Sembunyi dekat Gua Sur. Kemudian Rasulullah SAW bila melihat kaum musyrikin Mekah dah tak ada dah, maka berangkat ke kota Madinah. Pada ketika itu Suraqah, satu orang yang dia kaji jalan, dia tahu jalan, dia tengok orang-orang Quraisy semua dah balik, dia pergi seorang-seorang. Kenapa pergi seorang-seorang? Sebab harta yang dijanjikan tu banyak. Kalau dia pergi 2 orang, kena bagi 2. Kalau pergi 3 orang, kena bagi 3. Jadi dia pergi seorang-seorang. Moga-moga aku pergi seorang-seorang ni, aku boleh mengalahkan mereka, ya? Aku dapat harta tu sekaligus. Satu orang aku dapat, aku boleh semua sekali. Melihat kaum musyrikin Mekah sudah balik, dia pergi seorang-seorang. Maka dia kejar Nabi SAW dan dia berjaya. Dia berjaya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tetapi masa nak sampai, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba kuda dia terus terjatuh, ya? Terpeleot dekat situ. Maka jatuh dia bangun balik, dia naik balik. Dia kejar lagi. 2-3 kali begitu. Akhirnya dia angkat tangan. Tunggu ya Muhammad, tunggu. Nabi kata, wahai Ibnu Jatsam, apa yang kamu nak? Dan sebab Suraqah bin Jatsam, apa yang kamu nak? Aku nak cakap je. Maka berhenti Rasulullah SAW. Bila Nabi berhenti, datang dia, Nabi tanya, apa yang kamu nak?
sebenarnya aku nak minta kamu, kalaulah aku jumpa dengan kamu ataupun orang-orang Islam di mana-mana sekalipun, mintalah aku ini diamankan. Maksud dia, kalau jumpa di mana-mana, minta diamankan, jangan umat Islam bunuh dia. Nabi pun tulis surat, kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tulis satu surat. Tulis satu surat mengatakan bahawasanya Suraqah bin Jassam ini akan diampunkan, akan diamankan sampai hari pembukaan kota Mekah. Terkejut Suraqah, bayangkan, ini orang yang dikejar oleh orang-orang Quraisy Mekah, tiba-tiba boleh berkata, akan diampunkan aku ini, akan diamankan aku ini sampai hari pembukaan kota Mekah. Bercita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak buka kota Mekah pula. Terkejut dia. Dalam masa terkejut itulah Nabi tambah satu lagi perkara yang lebih mengejutkan. Nak tak kamu, wahai Suraqah, kalau aku pakaikan kamu dengan mahkota Kisra? Satu perkara yang agak mustahil. Nak tak kamu kalau aku pakaikan kamu dengan mahkota Kisra, mahkota kerajaan Rom yang hebat itu? Nak tak aku pakaikan kamu? Kau nak tak? Nak atau tidak? Dia pun terdiam. Dan peristiwa ini menyebabkan Suraqah mengalirkan air mata satu ketika di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab telah berlaku satu peperangan dengan kerajaan Rom, Rustam. Akhirnya mahkota itu ditemui oleh para sahabat. Datang para sahabat, ambil, bagi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok saja mahkota tersebut, teringatkan akan Suraqah. Dipanggil cari Suraqah, datang Suraqah. Dipakaikan Suraqah dengan mahkota tersebut. Maka kata Suraqah, benarlah kata seorang Rasul. Itu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita lihat betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Sebab itu kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala datangnya Islam ini kepada kita dalam keadaan yang sempurna. Kita dapat Islam pada hari ini dengan cukup mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Lahir kita sebagai orang Islam, dah ada Islam dah, pergi mana-mana masjid ada, orang boleh azan, orang boleh nak salat di mana-mana saja, tak ada sebarang masalah, tidak ada gangguan sebagaimana zaman para sahabat. Bayangkan bagaimana kesusahan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyampaikan agama Islam kepada kita. Nabi SAW juga berada dalam keadaan lapar, tuan-tuan dan perempuan. Tengok bagaimana kesabaran Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW sembahyang. Dalam sembahyang, tuan-tuan dan perempuan, tengah sembahyang tu, sahabat yang berada di belakang termasuklah Sayyidina Umar, sembahyang dia rasa pilu sangat. Sebab apa? Nabi SAW ketika mana rokoknya ada bunyi, tuan-tuan dan perempuan, seolah-olah tulang bertemu dengan tulang. Nabi rokok, bunyi tulang bertemu dengan tulang. Nabi sujud, tulang bertemu dengan tulang. Nabi duduk balik di antara dua sujud, seolah-olah tulang bertemu dengan tulang. Setiap gerakan Nabi itu seolah-olah tulang bertemu dengan tulang. Sahabat-sahabat ini lepas beri salam, Nabi beri salam saja, maka dia terus tanya. Mereka terus tanya, iaitu Sayyidina Umar telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamu sakit ya Rasulullah?" Nabi kata, "Tak, aku sihat." "Tapi kenapa ya Rasulullah, aku dengar ada batu bertemu dengan, ada tulang bertemu dengan tulang." Nabi terus buka baju. Nabi terus buka kan baju Nabi. Tengok di perut Nabi ini ada sehelai kain mengikat perut Nabi, dan dalam kain tersebut terdapat 2 biji batu. Ada 2 biji batu, menunjukkan Nabi 2 hari tak makan. Tu bila rokok itu ada batu bertemu dengan batu. Nabi berlapar, tuan-tuan dan puan-puan, sampai sahabat terus menangis. "Ya Rasulullah, kalau kamu lapar ya Rasulullah, kenapa tak beritahu pada kami? Tak nyatakan pada kami, kami boleh sediakan makanan, kami boleh bawakan makanan kepadamu ya Rasulullah. Ada makanan kami boleh berikan pada kamu, mintalah pada kami, nyatakanlah pada kami berikan makan kepada kamu." Nabi kata apa? "Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyusahkan umatku." Dan tengok hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi SAW kepada kita, dalam keadaan tersebut Nabi sempat lagi, moga-moga dengan kelaparan yang aku hadapi hari ini, umat aku akan dijauhkan daripada kelaparan. Nabi sanggup tanggung kelaparan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Selepas itu kita tengok doa, berkat doa Rasulullah SAW zaman
Sayyidina Umar, bukan Sayyidina, zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, zaman Khalifah Umayyah, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada umat Islam yang berada dalam kelaparan. Tak ada satu orang pun yang datang minta zakat. Maksud dia semua orang kaya. Umat Islam, dengar umat Islam, semua orang kaya. Tak ada orang Islam yang matinya dalam keadaan yang kebuluran, tak ada lagi. Ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanggung segala-galanya. Bukan sekadar lapar, sampai mati pun Nabi tanggung, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi tanggung. Tuan-tuan, kita nyangkakan, kalau dulu saya rasa belajar dulu, saya ingatkan seorang yang beriman, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wafatnya mesti sedap, mesti tenang, letaknya lena, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sekarang ni ada imam contohnya kalau matinya senang. Orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok orang-orang yang hebat, orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, solat malam dan sebagainya, kita tengok dia mati pun dalam keadaan yang senang. Orang yang azan, tukang azan, kadang-kadang matinya dalam keadaan yang senang, cukup senang. Tapi Nabi bukan mati dalam keadaan yang senang. Nabi wafat bukan dalam keadaan yang senang, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi wafat dalam keadaan yang pensan, tuan-tuan dan puan. Pensan berkali-kali. Sebab apa? Nabi nak ambil semua kesakitan umat. Nabi nak ambil semua kesakitan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak tanggung. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Betapa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seterusnya kita lihat Nabi juga sakit, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dakwah di mana? Dakwah di Taif. Pergi Taif semata-mata nak dakwah je. Pergi ceritakan tentang kebaikan. Selepas daripada kematian isterinya, selepas kematian pakciknya, kematian isterinya, selepas daripada kepungan, Nabi pergi cari tempat yang baru. Pergi ke kawasan Taif. Sampai di Taif pergi dakwah. Aku ini Rasulullah datang berdakwah kepada kamu, minta supaya mereka itu memeluk agama Islam. Tetapi bukan saja ditolak, bahkan dicaci maki. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang bersama dengan anak angkatnya, Zaid bin Harithah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dimaki hamun, tetapi dibaling dengan batu. Berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kepala sampai ke bawah. Bukan Nabi tak sakit, Nabi juga sakit macam kita, tuan-tuan dan puan. Tapi bila datangnya malaikat yang melihat keadaan seperti itu, malaikat tu datang angkatkan gunung yang ada dekat Taif tu. Nak tak ya Muhammad, kalau aku campakkan gunung ini kepada mereka? Oh, kalau kita memang campak je lah, kan? Marah, kan? Dah kena maki hamun, cakap baik-baik, maki hamun, lepas tu siap baling lagi dengan batu, berdarah-darah. Bukan sekadar gitu je, mereka ikut pula dalam perjalanan jauh, bukan balik kat sini, tak balik lagi dah. Dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan, dibaling-balingnya. Jadi malaikat datang angkat gunung itu. Apa kata Nabi? Jangan duk campakkan kepada mereka, jangan hempaskan kepada mereka. Kalau hari ini mereka tak terima dakwah aku, biarlah anak cucu mereka yang akan mengikut dakwah Islam. Gitu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu agama Islam ni boleh sampai kepada kita. Dah dapat agama Islam ini, kita pegang dia baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Hiaskan dia, letakkan dia di dalam hati kita. Beramallah sebaik-baiknya. Kerana ini dia pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadiahkan kepada kita agama Islam yang kita miliki pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sekadar itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau di kota Mekah Nabi dulu, kota Mekah, ya, setiap hari Nabi keluar rumah tu, kadang-kadang kaki Nabi tu berdarah-darah. Nabi keluar tu bukan di lampu jalan, Nabi keluar tu pagi, masih lagi sama-sama gelap itu. Abu Lahab, dan isterinya Abu Lahab, kita baca dalam surah Tabbas yada abi lahabi wa tab. Bayangkan, ya, mereka ini, Abu Lahab ini, dia sekadar gitu je, bukan letakkan duri-duri, letakkan kayu-kayu yang berduri-duri, apa jua yang tajam-tajam, dia letakkan sepanjang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi selalu lalu kat sana, maka dia dengan isteri dia dah sakit. Satu hari isteri dia dah sakit, dia tarik juga. Berarti tak boleh angkat, dia tarik.
betapa dia punya dengki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dia bukan orang lain, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakcik juga, tapi dia cukup marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana bawakan agama Islam. Macam-macam yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Di kota Madinah lah, kota Madinah, setiap hari Nabi berjalan. Ni satu cerita sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi pergi ke pasar, melihat ada satu orang wanita, ada seorang perempuan. Orang perempuan ni, tuan-tuan dan perempuan, dia buta. Kerja dia maki hamun. Jangan kamu ikut Muhammad. Muhammad itu ahli sihir, dia tu penipu, jangan ikut dia. Dia pesan gitu je. Nabi bila tengok gitu je, Nabi pergi tengok dia tu tengah minta sedekah, maka Nabi pun ambilkan makanan, Nabi suapkan perempuan tu. Suap, dia makan. Sebab Nabi suapkan dia dalam keadaan yang sopan santun. Lepas habis suap, dia maki lagi, dia sambung lagi cerita dia. Jangan kamu ikut Muhammad, aku pesan, kamu ni bagus. Jangan ikut Muhammad, dia tu ahli sihir. Nabi suap lagi, dia diam. Dia habis makan, dia kata lagi. Begitulah sehari-hari. Bukan sekejap hari itu je, tetapi setiap hari. Setiap hari gitu. Sampailah satu hari Nabi SAW wafat. Bila Nabi wafat, tuan-tuan dan perempuan, tak ada siapa pergi lagi dah. Siapa yang pergi lagi? Siapa yang tahan? Maka Sayyidina Abu Bakar pun pergi jumpa dengan anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Jumpa dengan Aisyah. Wahai Aisyah, aku nak tanya sikit. Rasulullah dahulunya dah buat macam-macam, aku ikut. Tapi aku nak tanya, ada tak perkara yang aku tak ikut? Kata Aisyah, ada. Nabi selalu pergi makan kepada satu orang wanita yang duk caci maki dia. Maka dia pun pergi jumpa dengan wanita tersebut. Sampai-sampai wanita tu tengah maki hamun Nabi. Jangan kamu ikut Muhammad, dia tu penipu, dia tu ahli sihir. Maka Sayyidina Abu Bakar pun duduk sebelah dia, pergi makan dia. Bila pergi makan, maka terus wanita tadi campakkan makanan tersebut. Kamu ni orang lain, bukan orang biasa pergi makan kepada aku. Sayyidina Abu Bakar kata, ya, akulah orang tu. Bukan. Kenapa? Orang yang pergi makan dengan aku itu, dia duduk sebelah aku dalam keadaan yang cukup sopan. Dia punjahkan makanan tu, dia lumat-lumatkan makanan sampai bila aku telan makanan tersebut, aku rasa cukup senang masuk dalam kerongkong aku. Dia akan tunggu sampai aku habis makan, baru dia masuk lagi satu. Bukan tengah makan campak lagi masuk lagi, tak ada. Sampai dah habis masuk, barulah masuk yang kedua. Dua dah habis, baru masuk yang ketiga. Dan penuh sopan dia ni. Orang ni lain daripada yang lain. Maka kata, bila dengar macam itu, Sayyidina Abu Bakar tu menangis. Kemudian dia pun kata, kamu nak tahu tak, siapakah yang telah menyuapkan makanan kamu selama ini? Kata wanita tu, aku tak tahu siapa dia. Itulah dia Muhammad, orang yang kamu maki hamun hari-hari itu. Terus wanita tadi dalam keadaan seperti itu, dia terus menangis. Dia pun menangis pula. Dia pun menangis. Orang ini aku maki hamun dia, aku kata dia macam-macam, tetapi dia tetap suapkan makanan kepada aku tanpa ada sebarang kemarahan. Kita kalau menahan sekalipun, rasanya tengah suapkan tu bergetar ni, tuan-tuan dan puan. Kalau saya lah bergetar juga ni, kau maki hamun aku nak buat baik. Berarti bergetar juga. Betul. Itu sabar sangatlah tu. Lepas bagi makan, dia pun maki hamun lagi. Maka wanita tadi terus memeluk agama Islam. Bayangkan, Islam ni bukan dibawa dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara yang penuh dengan kelembutan. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Bagaimana kita pula? Bagaimana kita nak sayangkan Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan? Ya. Tadi kita dah tengok dah banyak cerita, tuan-tuan dan puan, masa pun tidak mengizinkan. Jadi kita nak lihat bagaimanakah sayangnya. Kita nak lihat bagaimanakah sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, dan bagaimana kita nak sayangkan Nabi SAW. Macam mana nak sayangkan Nabi? Macam mana nak sayangkan Rasulullah SAW? Zaman kita kalau tanya macam mana sayangkan Nabi, susah kita nak jawab. Cara dia ikut sunnah Rasulullah SAW. Nabi tak tinggalkan benda kita banyak. Nabi tinggalkan pada kita dua perkara je, tuan-tuan dan puan. Sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum ma in aqastum lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu, kalau kamu
berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat selepas daripada kematian aku. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Nabi tinggalkan. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah dakhala al-jannah. Barang siapa yang memuliakan orang-orang yang beriman, para ulama, maka dia telah memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, dakhalal jannah, masuk dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat para sahabat, tuan-tuan dan puan, para sahabat ini satu cerita, satu kisah para sahabat. Satu hari ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan para sahabat yang lain, datang satu orang lelaki, dia jumpa dengan Nabi. Dia pun tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Bilakah berlakunya hari kiamat? Dia tanya Nabi ni, kiamat tu berlaku bila? Kiamat ni tuan-tuan dan puan, la ya'lamuha illallah. Tak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu itu adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu berlakunya kiamat itu Allah. Kita tak tahu, Nabi tak tahu, para malaikat pun tak tahu. Yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan, dia boleh tanya macam itu. Nabi balas balik, Nabi tak marah. Nabi balas balik dengan kata yang cukup baik. Nabi tanya balik, ma'adatta laha, apakah yang kamu telah sediakan? Kamu sediakan apa? Kamu tanya pasal hari kiamat ini, apa yang telah kamu sediakan? Orang sekarang, tuan-tuan dan puan, dia suka cerita pasal hari kiamat. Bila sebut hari kiamat, maka cerita dari kiamat. Ya, saya pun dulu, tak silap saya, dalam YouTube ada cerita pasal hari kiamat. Berlaku hari kiamat pada tahun 2012. Oh, berebut-berebut orang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berebut nak buat berlaku amal ibadah, tetapi sibuk download apa ni, YouTube. Tunjuk sana, tunjuk sini, ini kiamat 2012, kiamat 2012. Itu ya. Tapi Nabi tanya, ma'adattalah, apa yang telah kamu sediakan sebelum kamu menghadapi kematian, sebelum kamu menghadapi hari kiamat. Hari kiamat ni, tuan-tuan dan puan, ada dua. Satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Besok boleh kiamat. Jalan-jalan ke depan tu tergelincir, jatuh, kepala tergentak, terus meninggal. Kiamat. Maksudnya itulah kiamat. Nabi kata kiamat tu dua, apa dia? Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat besar tu yang macam-macam tu, yang akhir zaman. Kemudian kiamat kecil ini bila-bila je, tuan-tuan dan puan. Mungkin berlaku esok, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Bila-bila saja akan berlakunya hari kiamat. Itu kiamat kecil. Jadi Nabi tanya, ma'adattalaha, apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari kiamat? Maka dia berkata, ma'adattu kabirus salah wala kabirus siyam. Aku tak sediakan ya Rasulullah banyak sangat mengenai ibadah salat. Yang wajib buat dah, yang sunat-sunat ni buat juga, tapi taklah banyak sangat. Begitu dia. Puasa buat dah, yang wajib berhenti buat. Kalau yang wajib tak berhenti buat, tak buat, masalah tu, ya. Tapi yang sunat-sunat buat juga, tapi jarang-jarang, ada juga buat lah, tapi bukan semua sekali. Sebab dia buat juga, ma'adatu kabiru salah wala kabiru saum, wala kabiru saum. Aku tak buat banyak sangat solat. Solat tu dia buat juga, tapi yang sunat-sunat tu tak adalah banyak sangat. Banyak juga dia buat, tapi tidaklah terlalu banyak. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku ya Rasulullah, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul. Ini dia. Satu orang sahabat, dia kata, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul. Nabi berkata, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayangi. Kamu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu sayangi. Kata seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik, seorang yang telah meriwayatkan hadis 2,700 hadis. Kedudukan dia kedua, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, tuan-tuan dan puan, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, mak dia Ummul Qais jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak ada apa-apa ya Rasulullah.
Aku tak ada apa-apa nak diberikan pada kamu, tetapi ini anak aku. Namanya Anas bin Malik. Malik bin Nadar ayah dia. Ayah dia ni Malik bin Nadar. Bila mak dia masuk Islam, dia terus membawa diri. Dia bawa diri jauh, pergi ke kawasan yang lain, akhirnya dibunuh oleh seorang penyamun, mati dia. Ya, maka nyandalah Ummul Qais ini. Kisah Ummul Qais kisah yang panjang, tuan-tuan dan puan. Kalau berkesempatan lain kali kita jumpa, tuan-tuan dan puan. Jadi nak balik cerita Anas bin Malik. Anas bin Malik ini maka diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ambillah anak aku ini, ya Allah. Ya Rasulullah, terimalah anak aku ini, jadikanlah dia anak asuhanmu. Nak jadi khadam pun ambillah. Nak jadi khadam ke hamba ke, kamu ambillah. Maka Nabi pun ambil. Kata Anas bin Malik, aku tak pernah dengar pun Nabi kata. Nabi tanya kepada aku, kenapa kamu buat macam ini? Mengapa kamu buat macam ini? Tak pernah sekalipun Nabi kata macam itu. Nabi akhlak yang cukup mulia. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi tunjukkan, bukan sekadar Nabi kata, Nabi tunjukkan. Sebab itu Anas pun kata tadi, Nabi tak pernah sekalipun marah pada dia. Nabi tak pernah pun menengking pada dia. Bahkan Nabi panggil dia, ya Unais. Katanya satu hari Nabi perintahkan aku supaya pergi ke satu kawasan, menjalankan satu tugas. Aku keluar daripada rumah, tengok budak-budak tengah main. Aku budak-budak juga, aku pun bermain dengan budak-budak, sampai aku lupa pesanan Nabi. Tiba-tiba dah lama main, aku melihat rasa ada orang di belakang aku. Aku jeling-jeling, oh Nabi pun tanya, ya Unais, kamu dah pergi ke sana belum? Gitu dia. Dalam keadaan yang cukup lembut, maka aku senyum. Aku pun meninggalkan Nabi untuk menjalankan tugas tersebut. Ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik bila Nabi kata, ya, Nabi ceritakan, katakan pada lelaki tersebut, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama, akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu sayangi. Maka dia kata, Anas bin Malik kata, kan inilah dia, ya, kami tak pernah merasa gembira, paling gembira setelah memeluk agama Islam, melainkan hari ini. Sebab para sahabat dah tahu dah, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Mereka kasihkan Nabi. Tuan-tuan dan puan, kasih sayang para sahabat ni banyak, tuan-tuan dan puan. Para sahabat ni merupakan orang yang kasihkan Nabi. Sebagai contoh banyak, banyak kisah dia. Sebagai contoh saya bawakan Abu Qatadah, tuan-tuan dan puan. Abu Qatadah ini dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, tuan-tuan dan puan, Nabi hadiahkan dia dengan satu busur, dengan anak panahnya. Dia jaga Nabi. Dia berperang bagaikan seorang pendekar. Dia tembak, panah, akhir panah dia habis. Datang panah musuh pula, apa nak buat? Dia pakai panah dia. Dia pakai panah dia tadi, busur dia tadi, dia halang, akhirnya busur dia patah. Maka ditahan dengan badan dia, tuan-tuan dan puan. Ditahan dengan badan dia. Badan habis luka, datang dia buat apa dah? Nabi kat belakang ni, datang anak panah. Apa dia buat? Dia hadang dengan muka dia. Muka kita ni cukup sensitif, takut kita. Bayangkan, nampak datang anak panah, kita letak muka kita. Itulah dia dilakukan oleh Abu Qatadah. Dia hadang muka dia, dia hadang wajah dia tadi daripada anak panah tersebut, supaya tidak terkena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih sayang para sahabat. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan, kisah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari Islamnya Abu Quhafah. Abu Quhafah ni datuk Abu Quhafah ini adalah merupakan bapa kepada Abu Bakar. Bila memeluk agama Islam, dia datang masa itu rambut dia putih lah, dia datang masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak melahirkan keislaman dia. Abu Bakar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, bila melihat saja Abu Quhafah masuk, dia menangis. Dan menangis dia ini bukan menangis yang macam biasa. Dia menangis cukup sedih, dia menangis. Cukup syahdu dia menangis. Nabi pandang,
Wahai Abu Bakar, kamu tak suka ke? Adakah kamu tidak gembira ayah kamu masuk agama Islam? Aku gembira ya Rasulullah, tetapi aku lebih gembira kalau yang datang pada hari ini adalah merupakan pakcik kamu, Abu Talib. Dia sanggup menukarkan kasih sayang dia, kasih sayang terhadap ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku lebih gembira kalau yang datang pada ketika ini adalah merupakan Abu Talib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih gembira kalau Nabi gembira pada ketika itu. Itu dia, seorang sahabat, ya? Anak mana tak sayang ke ayah dia, tetapi kalau datang pada ketika itu Abu Talib, dipilih di antara ayahnya dan Abu Talib, dia sanggup memilih Abu Talib demi kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anaknya pula iaitu seorang wanita yang mengandung pada ketika itu 8 bulan lebih dah. 8 bulan lebih, namanya Asma binti Abu Talib. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Sur. Nabi sembunyi Gua Sur. Gua Sur ni tuan-tuan dan puan berbeza dengan Gua Hira. Mungkin pernah kita pergi Gua Hira, ada yang pernah panjat mungkin Gua Hira dan naik sampai ke Gua Hira, tetapi tidak di Gua Sur. Gua Sur ni susah orang nak naik. Kalau nak naik pun saya tanya pada pelajar kat sana 3 jam naik. 3 jam kat sana. Jadi nak naik sampai ke atas bukan senang tuan-tuan dan puan. Akhirnya seorang wanita yang namanya Asma binti Abu Bakar ini, dia pada waktu senja, pada waktu tengah hari macam ni, waktu petang, dia menyamar sebagai penggembala kambing. Bawa kambing, pusing-pusing, merayau-rayau. Dia tengok kaum musyrikin Mekah, askar-askar Quraisy dah turun, dia pun naik. Dalam waktu senja, waktu dah gelap dah, bukan ada lampu jalan, dia panjat. Tak boleh nak panjat, diikat. Dia bukakan makanan tersebut, dia bukakan dia punya tali pinggang, dia koyak tangan tali pinggang dia. Satu buat ikat kain pinggang dia, satu lagi buat ikat makanan letak di belakang dia. Maka dia pun panjat, bawa makanan tersebut sampai jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri Nabi makan. Sayang dia, tuan-tuan dan puan, wanita ini bukan wanita yang sihat, segar-bugar pada ketika itu. Wanita yang mengandung hampir-hampir 9 bulan. Bayangkan macam mana wanita mengandung 9 bulan, ya. Panjat bukit 3 jam contohnya, ya. Panjat bukit 3 jam dalam keadaan malam, waktu gelap, bukan waktu siang, waktu gelap. Ini dia, kerana apa? Kerana sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain daripada itu juga kita lihat kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali ini tuan-tuan dan puan nak tunjukkan bagaimana sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar rumah. Masa nak keluar rumah itu, Sayyidina Ali, Nabi letakkan tempat tidur Nabi. Masa Nabi letakkan di tempat tidur Nabi, pada ketika itu Nabi melihat dia menangis, sungguh-sungguh menangis, menangis. Bila tengok dia menangis seperti itu, maka Nabi pun tanyalah, Nabi pun tanya, wahai Ali, adakah kamu takut ya Ali? Sebab itu kamu menangis? Kata, ya Rasulullah, sebenarnya aku tak takut ya Rasulullah. Aku tidak takut ditempatkan di sini, tetapi yang aku takutkan, yang aku bimbangkan adalah tentang keselamatan kamu. Bayangkan, di luar sana ada 20 orang, 20 pemuda daripada 20 kabilah yang hebat-hebat. Mereka sedang menunggu untuk membunuhnya ya Rasulullah. Bagaimana aku tak bimbang? Bagaimana aku tak takut? Bagaimana aku tak bimbang ya Rasulullah? Nabi pun kata, wahai Ali, aku akan selamat. Bila Nabi kata aku akan selamat, maka pada ketika itu barulah Sayyidina Ali mendiamkan diri seronok dia. Tuan-tuan dan puan, itu sedikit banyak kisah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tanpa melengahkan masa, kita sentuh sikitlah, ya. Sentuh sikit nak genapkan 10 minit tuan-tuan dan puan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj telah diisrakan dan dimi'rajkan. Isra' ni kat mana tuan-tuan dan puan? Isra' ni sebenarnya kalau nak sebut pasal Isra' ni daripada kota Mekah sampai ke mana? Sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya daripada
Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan kefarduan solat. Itu dia kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari satu malam Nabi tidur bersama dengan dua orang, Ja'far bin Abi Talib dan juga Sayyidina Hamzah. Maka dibelah bumbung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diangkat Nabi, dibawa sampai ke mana? Dibawa sampai ke Masjidil Haram. Berlakulah peristiwa dioperetnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan hikmah, dibuangkan darah-darah hitam, kekotoran dan sebagainya. Lepas tu dijahit semula. Dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik burak. Burak ini tuan-tuan dan puan, ya, satu binatang yang cukup laju. Sebab itu orang putih dia buat macam-macam, gambar kuda bersayap dan sebagainya, dah boleh cakap dan sebagainya, bermacam-macam. Tapi burak yang dipahamkan, dia macam dia kaki dia empat juga dan bersayap. Inilah burak yang dipilih untuk bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa dimi'rajkan, Nabi telah dipenampakkan dengan pelbagai nampak macam-macam tuan-tuan dan puan, macam-macam yang Nabi nampak. Salah satu dia masa nak pergi tu dikejar oleh jin Ifrit. Jin Ifrit ni dia bukan seronok pun tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi di Isra'kan, nak pergi di Mi'rajkan. Dia tak seronok, dia nak kejar, dia nak halang. Macam mana sekalipun umat Islam kalau dapat kefarduan solat ini, dia mesti halang. Sebab apa? Mereka tahu umat Islam ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrik sarik wa huwa mu'min wa la yazni zanin wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri satu orang pencuri itu ketika mana nak curi dia merupakan orang yang beriman, dan tidak akan berzina satu orang pezina itu ketika mana dia nak berzina dia merupakan orang yang beriman. Iman ni dia boleh datang melalui amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya solat. Jadi kalau kita solat, insya-Allah kita akan dijauhkan daripada melakukan dosa-dosa. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya solat kamu itu akan dapat menenangkan jiwa kamu. Kalau kita solat tuan-tuan dan puan, maka dengan solat itu akan dapat menenangkan jiwa-jiwa kita. Hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahulah ini penenang bagi manusia. Dia cuba halang Nabi. Dia tak bagi Nabi dapat kepaduan solat. Sebab ini dia punya visi bagi kaum-kaum syaitan ini. Dia akan cari macam-macam cara supaya dapat menghalang kita menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapatkan kepaduan solat kepada diri kita semua. Seterusnya dipendekkan cerita lagi tuan-tuan dan puan, Nabi nampak apa dia? Nampak satu kaum yang sedang menuai hasil dia. Dia ambil hasil dia, tuai. Contohnya petik saja buah, letak buah di bawah, tiba-tiba datang lagi. Petik saja buah tuan-tuan dan puan, letak di bawah, datang lagi. Ini bagi orang yang melakukan kebaikan. Dikatakan inilah golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kata orang-orang yang syahid fi sabilillah itu merupakan orang-orang yang mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Kita ini tuan-tuan dan puan ketahui bahawasanya pahala ganjaran bagi orang-orang yang syahid fi sabilillah cukup banyak. Macam tadi tuai-tuai datang balik, tuai-tuai datang balik. Dan dikatakan oleh para ulama juga mengatakan bahawasanya inilah dia kelebihan yang kita lakukan sekarang ini. Amal-amal yang kita lakukan dekat dunia ini, kadang-kadang kita buat amal macam-macam tuan-tuan dan puan. Dekat dunia ini kita solat, kita puasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buat macam-macam, tapi tak nampak pun hasil dia. Hasil dia mungkin berada di akhirat. Esok kita ambil hasil dia di akhirat. Kita tuai cukup-cukup hasilnya tuan-tuan dan puan. Dekat dunia ini ada orang kata aku buat macam-macam tapi tak ada hasil pun. Hasil insya-Allah di akhirat. Sebab itu orang tua-tua kadang-kadang umur 70 tahun tanam pokok durian. Untuk siapa? Untuk dia ke? Tak ada. Untuk anak-anak dia, untuk cucu cicit dia. Hari ini dia tanam, yang dapat hasilnya kemudian hari. Begitulah dia tuan-tuan dan puan. Satu kisah yang cukup hebat. Satu orang yang dia melakukan amal ibadah, dia tak nampak apa-apa, tetapi hasil dia kepada orang-orang lain. Satu kisah, saya bawakan satu kisah. Satu hari
satu syekh yang besar namanya Syekh Mubarak. Syekh Mubarak ini dia tidur. Dalam tidurnya dia mimpi nampak malaikat turun ke bumi. Dalam mimpi dia nampak malaikat ini berbicara di antara satu sama lain, tanya para satu malaikat, adakah tahun ini berapa ramai tahun ini yang mengerjakan ibadah haji? Kata yang satu lagi, tahun ini seramai 600,000 orang. Kalau 600,000 orang, berapa ramaikah yang dapat haji yang mabrur? Katanya satu orang pun tak ada. Bayangkan tuan-tuan dan puan, ini dia. Sebagai iktibar kita, 600,000 orang pergi haji, satu orang pun tak dapat haji yang mabrur. Pergi macam-macam dengan habis duit 10,000, 20,000, tapi sampai sana haji mabrur tak dapat. Maka Syekh ini tiba-tiba didengar malaikat tu kata, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala telah memabrurkan semua sekali 600,000 orang oleh kerana amalan satu orang je. Oleh kerana amalan satu orang je. Apakah amalan tersebut tuan-tuan dan puan? Amalan satu orang yang namanya muwafaq. Maka dia pun cari, pagi-pagi dia cari. Sebab apa? Dia mimpi. Bila mimpi dia kena ada dalilnya, maka dia cari. Cari-cari jumpa dengan satu orang yang namanya muwafaq. Wahai muwafaq, nak tanya sikit. Kamu buat apa? Amalan apa yang kamu buat? Haji macam mana kamu buat? Saya tak buat haji pun. Saya tak buat haji pun. Habis kalau kamu tak buat haji, apa yang kamu buat? Sebenarnya saya ni dah lama dah bercita-cita mengerjakan ibadah haji. Hari-hari nak pergi mengerjakan ibadah haji. Tapi saya tak mampu. Saya orang miskin, tak larat. Mana ada duit nak pergi haji? Tak ada. Jadi satu hari saya beroleh keuntungan daripada pekerjaan saya sebagai tukang kasut. Saya dapat 300 dirham. Balik rumah saya di dalam keadaan yang gembira sangat, seronok sangat. Balik, wahai isteriku, ini dia duit yang saya dapat daripada keuntungan perniagaan. Jadi nak pergi haji lah tahun ni. Isteri saya kata okey lah. Tiba-tiba terbau satu haruman yang cukup hebat tuan-tuan dan puan. Maka isteri kata, ini makanan yang cukup lazat, bang, pergi bitok sikit. Pergi bitok sikit. Maka katalah kita sebut muwafaq, aku pun keluar rumah. Aku pergi rumah sebelah. Pergi rumah sebelah, beri salam, keluar seorang wanita. Aku nyatakan hasrat isteri aku yang mengidamkan sedikit makanan. Isteri aku dalam keadaan berandung, bitok sikit makanan. Kata wanita tersebut, makanan ini halal untuk keluarga saya, tetapi haram untuk kamu dan juga umat Islam yang lain. Kata muwafaq, kenapa boleh jadi haram? Kenapa boleh jadi halal? Sebenarnya saya seorang malu. Suami dah meninggal dah. Suami dah meninggal dah 5 hari saya tak makan. Anak-anak saya setiap malam menangis kelaparan, lapar, menangis. Tak ada siapa pun yang berikan pertolongan kepada kami. Saya nekat, seorang wanita seperti saya ini, saya keluar daripada rumah, berjalan di pinggir hutan seorang diri. Bayangkan, seorang wanita berjalan dalam hutan seorang diri untuk mencari makanan, sisa-sisa makanan, buangan orang, supaya dapat diberikan makan kepada anak-anak saya yang menangis setiap hari kerana kelaparan. Maka saya terlihat satu ekor bangkai keldai. Maka bila tengok bangkai tersebut, saya ambil sedikit. Inilah dia makanan bangkai tersebut yang saya masak untuk dimakan oleh anak-anak. Maka makanan ini bukan untuk kamu, haram untuk kamu, tetapi halal untuk kami, kerana kami terlalu berada dalam keadaan yang begitu lapar. Muwafaq ini bila dia dengar macam itu, dia pun menangis dia. Selama dia aku tidur lena, makan kenyang, tetapi jiran-jiran aku berada dalam keadaan yang lapar. Dia balik rumah dia kata, aku ambil duit tersebut yang nak pergi haji itu, aku korbankan tak pergi haji, dia berikan kepada wanita tersebut. Maka dia tak dapat haji, tak dapat apa-apa, tapi pahalanya kemudian hari terlalu besar, sampailah Allah Subhanahu Wa Taala mabrurkan haji yang seramai 600,000 orang. Yang keduanya, saya bawa sampai keduanya tuan-tuan dan puan. Nak ketiga dia sampai 16. Dan nak cerita sampai 16 besok pagi tak habis kan. Jadi kita bawakan yang kedua saja. Yang kedua pun banyak juga kan. Yang kedua ini tuan-tuan dan puan, Nabi lalu, dalam laluan Nabi itu, Nabi nampak apa? Nampak akan satu perkuburan yang teramat-amat wanginya. Katanya Nabi kepada malaikat Jibril, kata Jibril, itu adalah merupakan kubur Masyittah. Siapa dia Masyittah tuan-tuan dan puan? Masyittah ini
seorang wanita yang menjadi tukang sisir, tukang sikat rambut kepada anak Fir'aun. Tengah-tengah sikat rambut anak Fir'aun ini, tengah-tengah sikat, tiba-tiba sikatnya terjatuh. Bila jatuh je, dia pun sebut Allah. Dia orang beriman, ya? Sikat jatuh, dia terus sebut Allah. Bila sebut Allah saja, maka dayang yang dengar terus pergi buat report. Datang Fir'aun, aku dengar kamu sebut selain daripada nama aku, sebutnya jatuh, sebut Fir'aun. Kenapa sebut nama Allah? Sebab Allah itu Tuhan aku, Allah itu Tuhan aku. Maka teruslah dibuatkan satu kawah, suami digoreng hidup-hidup. Suaminya digoreng hidup-hidup. Masuk pula kepada Masitah dan juga anak dia. Masa tu anak dia kecil, ya. Masitah ini dia tak kisah kalau dia lompat seorang diri, tapi dibimbangkan bagaimana keadaan anak aku yang kecil ini, yang tak sempat nak lihat dunia lagi, baru lari-lari tengok dunia gini, tak sempat rasa kemanisan, tiba-tiba akan mati bersama dengan aku. Dia pun teragak-agak. Maka anak dia tadi berkata-kata, anak dia boleh berkata-kata, ya. Maka bila anak dia boleh berkata-kata, maka dia datang semangat pada dia, dia terus lompat. Ini kisah Masitah. Sebab tu kuburnya wangi, tuan-tuan dan puan, ya. Dalam kisah-kisah kanak-kanak yang berkata-kata semasa kecil ini, ada beberapa kisah, banyak kisah dia. Salah satunya kisah Nabi Yusuf. Dalam kisah Nabi Yusuf, kan, ada satu kanak-kanak yang berkata-kata selepas daripada orang duk bicarakan, yang mana salah? Nabi Yusuf salahkah ataupun Zulaikha yang salah? Kata budak-budak tu, budak kanak-kanak yang lahir, yang berada di atas boyan tu, yang baru dilahirkan, dia pun kata apa? Tengoklah, kalau yang koyaknya di belakang itu, baju yang koyak di belakang, maka Yusuf yang betul, orang perempuan yang salah. Kalau baju tu koyak di hadapan, maka Yusuf yang salah. Gitu kanak-kanak tu kata. Kemudian satu peristiwa lagi dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Peristiwa Ashabul Ukhdud ni satu peristiwa yang panjang, tuan-tuan dan puan, ya. Saya pendekkan cerita ini, tuan-tuan dan puan. Ashabul Ukhdud ini kisah satu budak lah yang cuba dibunuh oleh seorang raja. Raja nak bunuh dia, macam-macam nak bunuh dia, sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raja nak suruh kembali, katakan raja ni sebagai satu orang Tuhan. Raja mesti Tuhan, tapi orang ni, budak ini, dia tak mau mengaku. Maka raja campak dia mana-mana sekali. Campak dalam lubang, dia bangun balik. Campak dalam gaung, dia naik balik. Campak dalam lautan, dia keluar balik. Tak boleh nak bunuh dah. Akhir budak dia kata, boleh tuanku, kalau nak bunuh saya boleh. Panggilkan seluruh umat Islam, panggilkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ataupun yang dalam negeri ini, panggil semua sekali. Masa nak bunuh saya itu, raja sendiri yang kena bunuh, dan ucapkan, aku bunuh kamu dengan nama Tuhan kepada budak nama Tuhan kepada budak ini. Maka raja buat gitu. Bila raja buat gitu, budak tu matilah, ya. Akhirnya semua orang yang melihat peristiwa itu mengatakan, amanna bi rabbi hadzal gulam. Orang yang tak pernah kenal Tuhan, mereka lihat saja raja yang tak boleh bunuh budak itu hanya kerana menyebut nama Tuhan kepada budak itu saja. Maka mereka yakin raja bukan Tuhan. Mereka semua mengangkat tangan, amanna bi rabbi hadzal gulam, kami beriman dengan Tuhan kepada budak tersebut. Maka raja itu buat satu kawah yang besar, digali tanah itu, diletakkan bahan-bahan api, kayu api dan sebagainya, dicampakkan seorang demi seorang. Akhirnya sampai kepada seorang wanita yang dia bawa anak juga. Dia dalam keadaan yang takut dia. Dia sampai sana, dia undur ke belakang balik. Maka anak dia kata apa? Bersabarlah ibuku, bersabarlah ibuku. Maka wanita tadi terus terjun, tanpa risau apalah, dia terus terjun. Dia tahu anak dia sendiri pun dah boleh berkata-kata. Mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Yang terakhirnya satu kisah lagi, iaitu kisah Jurai Ar-Raghibi. Jurai Ar-Raghibi ni, tuan-tuan dan puan, satu orang ahli ibadah. Kerja dia hanya buat ibadah aja. Kerja dia buat ibadah, macam mana pun buat ibadah aja, siang malam buat ibadah. Kerja dia hanya sembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir dan sebagainya. Akhirnya dia bina satu pondok khas
Ini nama dia pondok ibadah. Dia pun buat ibadah di pondok tersebut. Kerja dia gitu je. Pergi buat ibadah. Akhirnya satu hari mak dia datang. Dia bawa kat takbir Allahu Akbar. Mak dia pun datang bagi salam. Assalamualaikum Jurai. 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 Jurai ni aku terus bayang. Dia macam mana nak jawab ke tidak? Nak jawab ke tidak? Tak jawab ataupun tidak. Maka tak jawab lah, ya? Tak jawab. Maka mak dia pun marah lah, pendek cerita, mak dia pun rasa marah. Maka mak dia kata, Jurai, kau semenjak bila rumah ni jadi sombong. Aku minta doa, kau difitnahkan dengan seorang wanita pelacur, sombong kau dengan aku. Maka mak dia pergi. Mak dia hanya terlihatkan dalam hati je. Mak dia pun pergi. Jurai lepas sembahyang keluar cari mak dia. Mana mak aku? Tiba-tiba datang seorang wanita, dia peluk Jurai Ar-Raghibi. Dia peluk terus. Datang orang kampung. Maka wanita tu kata, ini dia. Inilah dia bapa kepada anak yang aku kandungkan. Maka marahlah orang kampung. Jurai, kau ni satu orang ustaz, satu orang ahli ibadah, satu orang ulama, orang yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sangka kau buat macam ni. Jumpa dengan raja. Raja lagi terkejut. Kamu ni seolah-olah setan yang bertopengkan manusia. Aku ingatkan kamu ini macam malaikat beribadah, tapi rupanya setan rupanya. Ditangkap Jurai. Tetapi orang yang melakukan amal ibadah tidaklah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu juga Jurai ini dapat satu ilham. Dia tahu ini mesti doa mak dia. Ini mesti doa mak dia. Minta pada pengawal, wahai pengawal, tolong cari mak aku. Pergi cari-cari, jumpa dengan mak dia. Mak dia datang tengok Jurai. Menangis mak dia, wahai Jurai, apa yang terjadi wahai Jurai? Ini adalah merupakan doa daripada mak. Mak doakan saya, maka inilah jadi pada saya. Mak doakan saya kan. Ya, aku tak niat pun. Jadi macam mana aku nak selesaikan dia? Selesai dia, mak sendirilah yang berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mak dia pun doa. Lepas mak dia doa, maka dibawa Jurai ini menghadap kepada raja. Sebab apa? Anak tu baru dilahirkan. Anak dalam kandungan perempuan tu baru dilahirkan. Maka datang jumpa dengan Jurai. Raja kata, kamu Jurai, pergi jumpa anak kamu dulu. Pergi jumpa dengan anak kamu. Jurai pergi tengok-tengok. Jurai usap kepalanya 3 kali. Jurai terus tanya kepada budak tersebut, wahai budak, siapa bapak kau? Budak pun jawab, Pak Jurai, bapak aku bukan kau. Bapak aku tu di sana. Bapak aku penggembala kambing. Maka wanita tu bila dengar macam tu, dia tu rasa bersalah. Sebenarnya aku dah lama minat pada Jurai. Setiap hari aku goda Jurai, tapi Jurai tak mau layan. Kalau Jurai tak dapat, tak apalah, gembala kambing pun jadi. Maka aku buat maksiat dengan penggembala kambing. Jadi tuan-tuan dan puan, memang setiap tahun ginilah. Setiap tahun gini. Kalau kita ikut ceramah Isra' dan Mi'raj ini baru suku je. Baru suku, tak pernah habis. Saya kecil pun dengar Isra' dan Mi'raj ini tak pernah habis pun. Tak pernah habis. Sebab itu Isra' dan Mi'raj ni kena buat bersiri sepatutnya. Ini bersiri. Tahun ni sambung sikit, tahun depan sambung setengah lagi. Lama-lama baru habis. Jadi kita bawa pada pengajaran, insya-Allah. Yang lain boleh baca, tuan-tuan dan puan. Saya pun tidak mau perpanjangkan cerita saya. Jadi kesimpulan dia, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan satu kebesaran kepada kita, iaitu solat. Ibadah solat ni, tuan-tuan dan puan, adalah satu ibadah yang boleh bawa kita kepada mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa yang benar saya bawakan, cerita juga, kongsi juga. Saya suka kongsi cerita yang benar, tuan-tuan dan puan. Memang mungkin orang kata, bila nak habis ni, tak ada sebarang masa, tunggu sekejap lagi. Jadi satu hari, tuan-tuan dan puan, saya ni pernah didatangi. Saya pernah mengajar satu kawasan. Datang anak murid saya, orang tu ceritalah, anak murid saya ni nak keluar daripada agama Islam. Saya pergi jumpa dia. Dulu. Sebelum orang lain jumpa, saya pergi jumpa dulu. Takut orang lain pergi-pergi, dia bagi penampau, susah pula kan. Orang tu dah nak keluar, datang ustaz tampau lagi bahaya. Saya terus pergi jumpa dia, tarik dia, bawa pergi bawah pokok seorang-seorang, cerita dengan dia, kenapa kamu nak keluar agama Islam? Saya tak tenang. Selagi mana saya berada dalam agama Islam, saya tidak tenang. Hati saya tak pernah tenang. Kamu tak pernah tenang? Kalau tak pernah tenang, ada cerita dia. Kamu mesti tak solat. Saya solat juga ustaz. Jangan-jangan. Kalau solat jangan-jangan, susah lah. Dia kena solat betul-betul lah. Subuh solat tak? Subuh tak solat. Macam inilah. Apa punca kamu keluar Islam?
saya nak keluar, nak jadi apa ni, K-pop. Sebab apa? Saya tengok orang yang menari K-pop tu, dia punya wajah berceria, bercahaya, dia seronok sangat. Maka saya tengok, saya suka sangatlah, saya nak jadi macam dia orang. Dia orang bukan orang Islam, dia orang wajah mereka bercahaya, saya nak jadi macam dia orang. Jadi saya kata, kamu nak tahu perbezaan di antara yang tenteram yang sebenarnya dengan yang tak sebenarnya ni? Okey, kamu solat dulu, cuba dulu, ikut ustaz, cuba dulu solat subuh, besok solat subuh je. Dia pun tak apalah, kalau subuh solat subuh, saya solat subuh lah, dia pun solat subuh. Lepas dia solat subuh, tuan-tuan dan puan, besok pagi dia jumpa saya, ustaz, saya dah solat subuh, tapi hati saya macam ini juga, hati saya macam ini. Saya bawakan satu kisah, tuan-tuan dan puan, saya bawakan satu kisah, saya cerita dia. Dulunya ada satu orang yang dia buat ibadah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ni ustaz saya cerita, ya. Dia kata satu orang dia buat ibadah bukan kerana Allah. Dia ni kerja dia buat maksiat je. Dia ajak orang buat maksiat. Jumpa perempuan, ajak buat maksiat, ajak buat zina. Tetapi satu hari dia jumpa dengan seorang wanita. Wanita ni kata, suami aku nak jumpa. Suami aku nak jumpa. Dia jumpa dengan suami orang tu pula. Maka suami dia kata, kamu datang nak apa? Aku datang nak buat zina dengan isteri kamu. Boleh atau tidak? Aku nak minta izin daripada kamu. Suami itu kata, tak apa, boleh. Tapi dengan syarat, kamu solatlah 40 hari. Datang awal waktu, ya, datang duduk dengan imam. Imam akan takbir, kamu akan takbir. Okey, sembahyang je. Dia pun sembahyang, niat dia bukan kerana Allah, dia sembahyang, dia akan takbir, dia Allahu Akbar, niat dia buat maksiat. Tapi hari-hari dia solat, hari-hari dia solat, hari-hari dia solat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa kata? Tuhan yang kata. Sesungguhnya solat itu akan menegah diri kamu daripada keburukan, benda-benda yang buruk dan juga perkara-perkara yang mungkar. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni solat, akhirnya 40 hari datang syekh tanya, kamu ini nak tak buat maksiat lagi? Aku tak mahu. Aku tidak mahu melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Budak ini, tuan-tuan dan puan, lepas dia, saya cerita macam itu, dia pun cuba solat. Dia cuba solat. Dia solat penuh, ya. Besok datang, ustaz, saya solat penuh. Tak apalah, solat dulu seminggu. Orang tu 40 hari kan, kau seminggu cukup. Lepas solat seminggu, tuan-tuan dan puan, dia jumpa saya. Hati saya cukup tenteram dalam Islam. Hati saya cukup tenteram dalam Islam. Tak ada lagi kepok lepas tu, tak ada lagi menari-menari lepas tu. Alhamdulillah sampai sekarang dia memilih jalan tu jadi ustaz pula. Dia memilih jalan ke arah jalan yang agama. Dah habis sekolah dah pergi tempat lain, dia sambung di kawasan lain di bahagian agama. Ini dia yang saya nampak, tuan-tuan dan puan, keistimewaan solat. Jadi Nabi bukan senang, tuan-tuan dan puan, sampai ke sidratul muntaha untuk mendapatkan kefarduan solat. Jadi apa-apa hal pun, tuan-tuan dan puan, saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan, ya. Saya sebenarnya risau sama ada saya boleh berucap ataupun tidak hari ini, ya. Semalam memang dah panas sangat, tekak jadi panas. Pagi tadi saya mengajar di OUM, Open University. Saya berkata sepatah perkataan, terbatuk sepatah. Berkata sepatah, terus patah lagi, terbatuk-batuk. Saya belum risau juga, apa nak jadi pada petang ni pula, ya. Dekat OUM boleh, kalau tak boleh saya buka slide, dia tengok slide, kan. Baca, saya suruh dia orang baca, saya carahkan sikit. Itu budak universiti dia lain. Tapi kalau kat sini macam mana nak syarahnya, kan? Jadi saya kena syarah. Tapi alhamdulillah boleh juga, boleh juga. Kalau nak sambung pun boleh. Tapi mengenakan masa, mungkin kita hari Sabtu Ahad ni sibuk dan sebagainya. Jadi saya minta maaf sekiranya ada kata-kata saya yang menyinggung hati tuan-tuan dan puan, dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya, dan saya akhiri kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.